Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema dengan channel ini. Susulan daripada kenyataan-kenyataan yang cukup pedas dan tak berpuas hati daripada Sanusi kerana dia telah ditangkap, ditahan dan bakal boleh dimasukkan penjara, didenda kalau dia kalah dan didapati bersalah. Dia pun mengatakan banyaklah macam tak boleh bersuara lah, apalah, macam-macam lagi lah. Akhirnya seorang yang memang terkenal di seluruh Malaysia membuat satu soalan untuk Sanusi. Soalan yang Sanusi memang susahlah mau jawab ini. Cuba Sanusi jawablah. Sanusi jawab dan semua pemimpin Perikatan Nasional jawablah. Fahmi soal Sanusi. Masa PN dulu, waktu PN memerintah, ada kebebasan bersuara ke? Daripada Malaysia kini 18 Julai. Pereka grafik yang terkenal yang selalu ada kontroversi, Fahmi Reza menyindir Muhammad Sanusi Madnor selepas Menteri Besar sementara Kedah itu mendakwa kononnya negara kita ini tidak lagi mengamalkan kebebasan bersuara. Fahmi mengulas dakwaan Sanusi pada hari ini yang mendakwa kerajaan menggunakan agensi penguatkuasaan termasuklah polis untuk menutup mulut pengkritiknya. Katanya, lepas kena dakwat kat mahkamah tadi, kamu kata tiada kebebasan bersuara di Malaysia. Cuma nak tanya, katanya, masa kerajaan Perikatan Nasional memerintah dulu, ada kebebasan bersuara ke? Katanya dalam hantaran di Facebook. Fahmi mengingatkan Sanusi, dalam tempoh 6 bulan, dari Mac sehingga September tahun 2021, dia pun telah ditahan polis, dibawa akta hasutan dan dikehendaki hadir ke balai sebanyak 7 kali untuk disuruh siasat. Katanya pada masa itu dia didakwa di mahkamah kerana menyiarkan poster satira yang mengkritik PAS. Tak malu ke katanya, lepas dah kena tangkap, dah kena dakwa atas bawa atas hasutan, baru sekarang kamu nak melalak pasal ketiada kebebasan bersuara di Malaysia? Lawaklah, katanya. Terdahulu Sanusi mendakwa Malaysia tidak lagi mengamalkan kebebasan bersuara selepas dia dihadapkan dengan 2 pertuduhan kerana mengeluarkan kenyataan menghasut. Bercakap kepada pemberita di luar Mahkamah Session Selayang, Sanusi mendakwa pendakwaan terhadapnya juga membuktikan kerajaan takut. Katanya, nampaknya di Malaysia ini tak boleh cakap apa-apa. Kalau di medan politik, biasalah orang selesaikan masalah politik dengan memberikan hujah balas. Tapi di Malaysia pada hari ini, kerana kita ada kerajaan yang takut, dia guna polis untuk tahan atau sekat ucapan kita, katanya. Tambahnya, semua agensi awam akan digunakan untuk menyekat perkembangan dan kehangatan perbincangan rakyat, katanya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir Sanusi tak faham. Dia memang patut untuk ditahan akta hasutan, sebab kalau dia baru mengkritik orang-orang politik, okey, boleh terima, tak ada masalah. Kritiklah Anwar, tak ada masalah. Kritiklah Mahathir kah, kritik Hadi Awang kah, Muhyiddin kah, itu biasa. Tapi yang tak biasa ialah apabila mengkritik, mempersoalkan, memperlekehkan, menghina Raja-Raja Melayu, mempersoalkan yang di Pertuan Agong. Ini bukan hal biasa, Sanusi. Ini hal biasa ni, seperti si Fahmi tadi tu, yang dia kata dia pun pernah ditahan oleh polis hanya kerana dia mengkritik PAS. Dia ditahan kerana hanya mengkritik PAS. Tapi itu pun dia ditahan dan disiasat. Yang ini mungkin okey lah, boleh dipersoalkan. Tapi untuk menghina, mempersoalkan, memperlekehkan Raja-Raja Melayu,
Apa data lagi untuk di Pertuan Agung? Memang kamu salah besar, Sanusi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Ini satu ulasan terbaru yang memang cukup menarik, cukup istimewa untuk dikongsikan daripada Sahabudin Hussein, sahabudin.com.net. Pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Setelah berhari-hari cuba mempertahankan kecemburuan dan kebiadabannya terhadap raja-raja, Menteri Besar Kedah Sanusi Madno akhirnya bertemu buku dengan ruas apabila dia didakwa di mahkamah atas dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan. Tuduhan pertama kerana menghasut berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor oleh Sultan Selangor, dan tuduhan menghasut kedua berikutan tindakan yang mempertikaikan penubuhan kerajaan perpaduan selepas PR15 yang lalu yang telah dititahkan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan itu, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan-perkataan yang mempunyai maksud untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja-raja. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan terhadapnya mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Apa yang nyata, kedua-dua pertuduhan yang dihadapkan kepada Sanusi itu adalah berdasarkan kepada kesalahan yang dikira amat berat telah dilakukannya, yaitu cubaan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Sebagai pemimpin Melayu Islam di negara ini, Sanusi sendiri adalah ketua sebuah kerajaan negeri yang mempunyai raja, bahkan kedudukan raja-raja sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa yang dilakukan oleh Sanusi itu selain tidak wajar, tetapi juga tidak boleh diterima oleh siapapun sama sekali. Jika inilah perangai dan kelakuan pemimpin ini yang ada di negara ini, sementara pula beliau adalah mewakili PAS, sebuah parti yang mendakwa memperjuangkan Islam, maka siapa lagi yang mahu menghormati dan mendaulatkan raja-raja kita? Kalau tiada raja-raja juga, siapa lagi mahu melindungi kita semua? Sebab itu, pertuduhan yang dikenakan kepada Sanusi adalah tepat dan wajar, agar ia menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat negara ini. Dalam hal ini, titah Sultan Selangor semalam yang menyatakan isu Sanusi masih belum selesai walaupun setelah Pesuruhjaya PAS Negeri menghadap Baginda haruslah menjadi renungan dan pedoman yang berpanjangan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini kerana perbuatan menghasut atau mengajak kepada kecenderungan tidak setia kepada raja tidak harus dibiarkan berlaku begitu saja. Dengan pemimpin sendiri sanggup melakukan hal yang tidak baik terhadap raja, ia lebih mungkin mendorong rakyat biasa melakukan hal yang sama. Dalam konteks PRN yang bakal tiba ini, ia adalah masa terbaik dan menjadi kewajipan kepada pengundi untuk menolak Sanusi dan parti yang diwakilinya di mana saja mereka meletakkan calonnya. Sudah sampai masanya perbuatan Sanusi ini dihukum. Selain melalui peruntukan undang-undang, juga melalui suara rakyat yang menolak secara mutlak kebiadabannya terhadap raja-raja. Tidak cukup dengan selama ini menunggang agama dan menanam bibit perpecahan dalam masyarakat, kini raja-raja pun mahu deret sama yang didorong oleh kerakusan terhadap kuasa. Begitulah kelakuan dan parti yang mendakwa memperjuangkan ini. Ditulis oleh Sahabudin Hussein 18 Julai 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Di sebalik semua suara-suara sumbang, suara-suara sumbang yang duk hentam PDRM dan banyak lagi lah dipersoalkan kenapa Sanusi ditangkap di hotel ketika jam 3 pagi. Semua orang tak tahu cerita sebenar tapi duk bising. Akhirnya
Rupanya dia kena tangkap pukul 3 pagi itu sebab salah dia juga. Itulah. Bila otak dah berkarat, jadilah begitu. Sebenarnya, Ketua Polis Negara akhirnya membocorkan dan memberikan sebab kenapa Sanusi ditangkap pada awal pagi. Rupa-rupanya, Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Kenapa Sanusi reject? Sambutlah. Polis hari ini menjelaskan Muhammad Sanusi Madnur ditangkap pada awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar sementara Kedah itu ditolak. Menurut Ketua Polis Negara Razarudin Hussain, pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah semalam. Namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Kemudian katanya mereka mendapat tahu Sanusi akan hadir dalam satu program bersama Astro Awani pada 10 malam. Namun pemantauan yang dibuat mendapati tiada kelibat Sanusi pula di situ. Jadi memanglah bikin takutlah. Mungkin polis pun mengambil tindakan sebelum apa-apa terjadi, baik pergi tangkap dia cepat. Justeru usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluan dia untuk hadir di mahkamah telah dibuat melalui telefon, tetapi ia tetap gagal apabila semua panggilan berkenaan ditolak. Panggilan juga dibuat kepada Setiausaha Sulit Kanan dan Setiausaha Politik beliau pun semua panggilan tersebut direject, katanya pada satu sidang media khas di Bukit Aman pada petang tadi. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche. Jelas Razarudin, berdasarkan laporan berita, Sanusi mendakwa dia tidak dimaklumkan, akan dihubungi, dia tidak dimaklumkan akan didakwa. Dia tidak dimaklumkan akan didakwa. Namun sebenarnya usaha polis menghubungi pengarah pilihan raya PN itu yang ditolak. Terdahulu Sanusi telah diberkas oleh sepasukan anggota polis di sebuah premis di Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi dan ia mengundang rasa kurang senang daripada sesetengah pihak. Yang tak senang tu perlu tahu dulu kenapa. Jadi sekarang boleh tahu sudah kenapa dia ditangkap awal pagi. Semalam media melaporkan watak utama yang sering muncul dalam ceramah politik PN itu akan didakwa ekoran kenyataannya yang menyentuh isu Raja-Raja Melayu. Pada 11 Julai yang lalu di Selayang, Sanusi menyampaikan ucapan antara lain mendakwa yang di Pertuan Agong tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah serta Selangor. Ia kemudiannya telah mendorong pelbagai pihak untuk mengadukan ucapan Sanusi itu kepada polis. Antara mereka adalah termasuklah daripada ahli Dewan Diraja Selangor sendiri yang menggesa pihak berkuasa bertindak ke atas ahli politik terbabit. Sultan Selangor pula, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idrisha, juga menzahirkan kenyataan bahawa isu Sanusi belum selesai di sebalik kenyataan ahli politik itu yang kononnya dia sudah pun mengutus surat memohon maaf kepada pihak istana. Tapi memang betul dia sudah mengutus surat, dan walaupun begitu Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai. Kata Razarudin, arahan untuk mendakwa Sanusi hari ini diterima daripada Jabatan Peguam Negara semalam. Menurutnya lagi, polis menerima 58 laporan berkenaan Sanusi di seluruh negara, termasuk daripada ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Katanya, kita lihat bahawa sifat-sifat kes ini atas kecenderungan kes ialah menghina atau memberi bangkit marah isu institusi diraja. Maka disebabkan kita polis tidak dapat menelefon dia bagi memaklumkan mengenai pendakwaan di mahkamah, kita cuba mencari dan dapat jumpa beliau kira-kira jam 2.30 pagi di kawasan Mont Kiara, katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa? Mahyadin mau jadi PM sekali lagi? Apa? Mahyadin mau jadi PM sekali lagi? 17 Julai 2023 daripada sabudin.com.net. Dengan andaian jika kemenangan berjaya dicatat PN pada PRN 6 negeri ini bakal memungkinkan kedudukan Anwar Ibrahim akan tergugat, Mahyadin Mat Yassin difahamkan sejak kebelakangan ini mula menunjukkan kecenderungan untuk ingin kembali semula menjadi Perdana Menteri. Wow. Jadi sebelum itu saya mau tanya kepada seluruh rakyat Malaysia, penonton-penonton di dalam channel saya, kalau Mahyadin jadi PM semula, kamu setuju kah? Kamu rasa oke kah? Ataupun bagilah peluang dengan orang lain, terpulanglah. Diandaikan dengan keputusan buruk diterima PH pada PRN nanti, Anwar bukan saja dipercayai akan menerima tekanan yang menadikan, kedudukannya lebih bergoncang, dirasakan pemberontakan dalam UMNO agar parti keluar daripada kerajaan perpaduan juga turut dijangka berlaku. Elemen-elemen itu akhirnya dipercayai paling memungkinkan berkesudahan dengan berlakunya pertukaran kerajaan. Walaupun Mahyadin tidak pernah menyatakan hasrat serta keinginannya itu secara terbuka, tetapi beberapa pemimpin gabungan itu menyebut sebagai orang politik mereka dapat merasakan keinginan Mahyadin itu. Antaranya dikatakan melalui tindakan Mahyadin yang lebih mahukan Azmin Ali bertanding dan seterusnya dijadikan Menteri Besar Selangor jika PN berjaya merampas negeri tersebut. Meski tiada siapa yang dinamakan sebagai poster boy, kalangan dalam bersatu memberitahu bukanlah rahsia lagi bahawa keinginan Mahyadin ialah kepada Azmin sebagai calon Menteri Besar. Mereka kini mula bimbang melihat perkembangan itu, kerana kalau perkara itu lebih disedari rakyat, ditakuti ia akan menimbulkan kesan penolakan secara senyap yang lebih besar kepada PN pada PRN akan datang ini. Ini kerana Mahyadin ketika memegang jawatan Perdana Menteri telah dikira gagal mentadbir negara dengan pelbagai masalah yang muncul. Tidak proaktif sebab hanya berani membaca perutusan khas dan menghantar kenyataan media. Tidak pernah mengadakan sidang media terbuka atau bersemuka dengan wartawan dan pelbagai kekurangan lain lagi yang pasti masih dalam ingatan rakyat negara ini. Secara logiknya dengan pelbagai siri kegagalan itu adalah tidak mungkin bagi rakyat Malaysia mahu beliau kembali memimpin negara buat kali kedua. Lebih ditakuti jika setelah berkuasa nanti beliau kembali dengan perangai tertutupnya seperti sebelum ini dan hanya mendengar kata nasihat 2-3 orang yang rapat dengannya sahaja. Dalam hal ini ada pemimpin bersatu turut melontarkan persoalan tentang keinginan Mahyadin yang semakin dapat dirasakan itu kepada beberapa pemimpin parti lain dalam PN dan ternyata mereka juga menyadarinya. Mereka juga dikatakan mengeluh kalau kira keinginan Mahyadin itu benar-benar dinyatakan atau melalui suara orang-orang kuatnya dalam bersatu kerana ia pasti mencetuskan masalah dalam PN sendiri. Hakikatnya dalam PN sekarang ini berikutan Mahyadin sudah tergolong dalam kelas mahkamah. Selain kerana dikira sebagai bekas Perdana Menteri yang gagal, kecenderungan lebih memahukan Hamzah Zainuddin dinamakan sebagai calon Perdana Menteri akan datang. Tambah lagi dengan kes mahkamah yang sedang dihadapinya, keinginan Mahyadin itu hanya menampakkan beliau tiada bezanya dengan Zahid Hamidi yang kini memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Mula kedengaran suara-suara bahawa kalau PN ingin mendapat lebih sokongan rakyat, gabungan itu mestilah kelihatan berbeza dengan kerajaan perpaduan sekarang dan tidak memberi ruang sama sekali kepada kelas mahkamah beroleh sebarang kedudukan dalam kerajaan sehinggalah kes mereka selesai. Dengan pemimpin baru dinamakan sebagai calon Perdana Menteri, mereka percaya kalaupun perubahan kerajaan tidak berlaku selepas PRN ini, perkara itu lebih mudah digerakkan agar berlaku pada PRN 16 akan datang. Ada pemimpin bersatu yang merasakan jika Mahyadin lebih berjiwa besar dan sedia membuat kenyataan tidak mahu kembali sebagai Perdana Menteri, tetapi sekadar untuk sama-sama dapat memainkan peranan, memastikan kemenangan PN itu adalah terbaik sekali dan amat dialu-alukan.
Tetapi kata mereka, jika Mahyadin tidak mau mengalah, PN agak berbelah bagi dalam memperoleh sokongan rakyat, baik pada PRN atau PRU 16 mendatang. Ditulis di sabudin.com.my, Sabudin Hussein, 17 Julai 2023. Bye-bye.